Selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk tugasan kami ialah perbandingan antara tetenunan alatan nahuan dan alatan leksikal dan analisis dimensi nahuan modaliti dalam teks kesihatan, COVID-19 dan isu kesihatan mental dan cerpen kasih seorang sahabat. Bagi pengenalan, wacana merupakan unit bahasa terbesar yang melebihi batas ayat. Teks atau wacana mempunyai tekstur, dan tekstur adalah setanding dengan tenunan atau anyaman. Tetenunan nahuan dibahagikan kepada 4 iaitu rujukan, penggantian, penghilangan dan penghubung. Manakala kohesi leksikal atau tetenunan leksikal dibahagi kepada sinonim, antonim, superordinat, hyponim dan kolokasi. Dalam kajian ini terdapat 2 objektif, iaitu menerangkan secara perbandingan 2 jenis tetenunan iaitu alatan nahuan dan alatan leksikal yang terdapat dalam teks kesihatan, COVID-19 dan isu kesihatan mental yang disingkatkan sebagai CIKM dan cerpen kasih seorang sahabat yang disingkatkan sebagai KSS. Seterusnya, kajian ini berobjektif menghuraikan dimensi nahuan modaliti yang terdapat dalam kedua-dua teks berkenaan beserta contoh-contoh yang sesuai. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah kualitatif dari sumber data korpus iaitu penganalisisan teks khususnya teks kesihatan dan cerpen. Seterusnya, analisis dan perbincangan dapatan perbandingan tetenunan nahuan. Terdapat perbezaan terhadap jumlah penggunaan tetenunan nahuan antara teks kesihatan CIKM dan teks cerpen KSS. Teks kesihatan CIKM lebih cenderung menggunakan tetenunan nahuan penghubung dalam menyampaikan wacana dengan lebih banyak berbanding teks cerpen KSS. Walau bagaimanapun, teks cerpen KSS lebih sering menggunakan tetenunan nahuan rujukan berbanding teks kesihatan CIKM. Tetenunan nahuan penggantian pula menunjukkan bahawa kedua-dua teks tersebut menggunakan fungsi nahuan dengan jumlah yang hampir sama. Hanya tetenunan nahuan penghilangan sahaja tidak didapati rekod penggunaannya dalam teks kesihatan CIKM dan teks cerpen KSS mencatat penggunaan yang paling sedikit untuk penghilangan. Jelaslah bahawa setiap penggunaan tetenunan nahuan yang digunakan adalah berbeza dan mengikut fungsinya tersendiri. Tenunan nahuan rujukan bermaksud lakuan yang merujuk kepada unsur sebelum iaitu anafora dan unsur selepas iaitu katafora. Terdapat 3 jenis tetenunan nahuan rujukan. Pertama, melalui ganti nama diri. Contohnya, dalam cerpen KSS unit teks 26, kami merupakan rujukan anafora bagi aku dan Dania, manakala nya merupakan rujukan katafora bagi nama Amin. Seterusnya, rujukan melalui ganti nama tunjuk dalam teks CIKM unit teks 10. Ini merujuk secara anafora pandemik COVID-19 pada unit teks sebelumnya seperti unit teks 1. Ketiga, rujukan melalui ganti nama tanya. Dalam cerpen KSS unit teks 58, mana merupakan rujukan katafora bagi word terapi. Tetenunan nahuan penggantian bermaksud pengambilan tempat sesuatu segmen kata, frasa atau klausa oleh kata atau frasa bayangan lain. Terdapat 3 jenis penggantian iaitu penggantian namaan, penggantian klausa dan penggantian kerjaan. Tetenunan nahuan penggantian dalam cerpen KSS digunakan sebanyak 5 kali berbanding teks kesihatan CIKM hanya 4 kali. Penghilangan atau elipsis merupakan proses peniadaan kata atau sebahagian kesatuan lain dalam ayat. Jadual menunjukkan terdapat satu tetenunan nahuan penghilangan yang telah dikenal pasti dalam cerpen KSS iaitu tetenunan nahuan penghilangan namaan. Melalui kajian, hanya cerpen KSS yang memiliki tetenunan nahuan penghilangan. Sebagai contoh, penghilangan namaan aku dalam unit 10 dan unit 15 yang telah dikaji. Bagi cerpen KSS ini, tiada sebarang tetenunan nahuan penghilangan kerjaan dan klausa yang terlibat. Begitu juga dengan teks kesehatan CIKM, tiada sebarang tetenunan nahuan penghilangan namaan, kerjaan dan klausa setelah dikaji. Seterusnya adalah penghubung. Penghubung ialah proses menghubungkan, menyambung atau merangkai ayat, klausa, frasa atau kata dengan unsur sebelumnya. Penghubung terdiri daripada penghubung berlawanan, penghubung penambah, penghubung musabab dan penghubung turutan.
Jadual menunjukkan tetenunan nahuan penghubung dalam teks kesihatan telah digunakan sebanyak 46 kali berbanding cerpen KSS. Tetenunan leksikal merupakan alat penting dalam membina pautan kerana ia membawa maklumat atau idea dalam wacana. Terdapat perbezaan jumlah unit aspek kohesi di antara kedua-dua teks tersebut. Cerpen KSS memiliki lebih banyak sinonim, ia lebih tinggi dalam konteks pengulangan kata sama dan lebih banyak kolokasi kata berkaitan berbanding dengan teks kesihatan. Teks kesihatan menunjukkan jumlah kolokasi kata berlawan dan penyataan semula melalui kata superordinat yang lebih tinggi berbanding cerpen. Perbezaan ini mencerminkan cara yang berbeza dalam penggunaan bahasa dan fokus isi kandungan antara kedua-dua teks. Cerpen lebih menggunakan variasi leksikal yang beragam, manakala teks kesihatan lebih menekankan pada konteks medikal. Dalam cerpen KSS, terdapat 12 unit pengulangan kata yang sama. Teks kesihatan pula hanya terdapat 10 unit. Secara spesifik, kata aku paling sering diulang dalam cerpen KSS, sementara itu kata pandemik dalam teks kesihatan digunakan sebanyak 9 kali. Pengulangan kata aku banyak digunakan kerana penulis memilih sudut pandang orang pertama. Pengulangan kata pandemik membantu menekankan topik utama. Dalam cerpen KSS terdapat 7 unit kata sinonim, teks kesihatan terdapat 5 unit kata sinonim. Contohnya UT5 dengan UT8 iaitu perkataan, ganggu, sinonim, kacau, manakala dalam teks kesihatan UT19 produktif sinonim dengan kata berkesan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang penyataan semula leksikal superordinat. Penyataan semula kata superordinat bagi kedua-dua teks ini telah pun dikenal pasti. Cerpen mempunyai 5 unit kata superordinat yang lebih banyak berbanding teks kesihatan yang hanya terdapat 6 unit kata superordinat dengan hiponim yang lebih banyak. Berdasarkan contoh yang ditunjukkan di sini, kata superordinat disebut semula selepas ayat pertama. Dalam teks kesihatan, 4 kata utama iaitu keresahan, kegelisahan, kemurungan dan trauma muncul selepas hyperonim isu kesihatan mental. Dalam cerpen pula, kata superordinat seperti what therapy digunakan secara lebih meluas untuk mencipta suasana dan mendukung alur cerita dan bukannya untuk maklumat teknikal terperinci seperti dalam teks kesihatan. Contoh-contoh lain bagi penyataan semula leksikal superordinat boleh dirujuk di dalam jadual yang dipaparkan di atas. Selain itu, bagi penyataan semula leksikal kolokasi kata berkaitan, ia berfungsi sebagai rujukan makna umum yang sama atau berkaitan. Contoh ayat dengan perkataan leksikal kolokasi dalam cerpen dan teks kesihatan menunjukkan perbezaan penggunaan sinonim atau kata hampir sinonim. Dalam cerpen terdapat 10 unit kolokasi kata berbanding dalam teks kesihatan yang terdapat 7 unit sahaja. Sebagai contoh, dalam cerpen KSS, aku labuhkan tirai kamarku, kuungkap kembali kisah-kisah yang mengundang 1000 bahkan 1,000,000 kenangan manis. Manakala, teks kesihatan CIKM pula perlu difahami mengapa dan bagaimana isu berkaitan pandemik ini sebenarnya telah meletakkan mereka sebagai kumpulan yang berisiko tinggi terkesan berbanding dengan orang lain ketika musim pandemik ketika ini. Jelaslah di sini bahawa kolokasi kata berkaitan juga wujud bersama kerana tanpa perkataan berkaitan tersebut maka tiada makna yang tertentu. Seterusnya, leksikal kolokasi kata berlawanan. Dalam contoh, cerpen KSS hanya terdapat 6 unit kata berlawanan berbanding dalam teks kesihatan CIKM terdapat 7 unit. Antara contoh ayat dalam cerpen KSS, aku labuhkan dan ku singkap. Dua kata ini merupakan kata berlawanan. Seterusnya, dalam teks CIKM, individu dan kumpulan merupakan dua kata berlawanan. Oleh hal yang demikian, contoh-contoh yang diberikan menunjukkan bagaimana penulis menggunakan pasangan kata yang bertentangan untuk menyampaikan idenya dengan kreatif dan efektif. Seterusnya, analisis dimensi nahuan modaliti. Menurut Asma Haji Omar, terdapat 6 situasi yang melibatkan 10 modaliti dalam bahasa Melayu. Yang pertama, kehendak, keupayaan atau keizinan, kemestian, kebarangkalian atau kemungkinan, keengganan dan keperluan. Berdasarkan data, cerpen KSS menunjukkan kecenderungan mereka untuk lebih menekankan pada kehendak, manakala di sisi lain, teks kesihatan CIKM menyoroti keperluan sebagai aspek utamanya.
Sebagai contoh, modaliti yang pertama ialah modaliti kehendak. Berdasarkan carta, penyataan kehendak dimanfaatkan sebanyak 2 kali dalam cerpen KSS dan 3 kali dalam teks CIKM. Sebagai contoh, dalam cerpen KSS, perkataan mahu digunakan pada unit 73 dan pada teks CIKM, perkataan mahu digunakan pada unit 14. Seterusnya, situasi keupayaan. Pernyataan keupayaan dan keizinan diaplikasikan sebanyak 3 kali dalam cerpen KSS dan 5 kali dalam teks kesihatan CIKM. Kata modaliti yang digunakan ialah boleh dan dapat. Boleh dilihat pada cerpen KSS pada unit 1, 6 dan 71 dan teks kesihatan CIKM pada unit 5, 9, 14, 18 dan 32. Contohnya, pada cerpen KSS, di kejauhan ini tidak dapat aku selami perasaan ini tatkala insan yang ku amat kasihi pergi begitu sahaja tanpa mengirim kabar berita. Pada teks CIKM, walau bagaimanapun, terdapat banyak kaedah rawatan yang boleh digunakan untuk memperbaiki keadaan serta mampu mengurangkan risiko keterukan penyakit yang dialami itu. Di dalam KSS, terdapat penonjolan keupayaan diri pihak yang terlibat dalam konflik emosi yang dipresentasikan melalui frasa, "Tidak dapat aku selami perasaan ini." Sementara dalam CIKM, penekanan keupayaan diletakkan pada kemungkinan rawatan yang ada. Seperti yang telah dilihat melalui frasa, banyak kaedah rawatan yang boleh digunakan. Dalam kedua-dua situasi, pihak-pihak yang terlibat menonjolkan keupayaan mereka sama ada dalam menangani konflik emosi atau merawat penyakit. Bagi situasi kemestian pula, pernyataan kemestian diaplikasikan 2 kali sahaja dalam KSS dan sifar dalam teks kesihatan CIKM. Kata modaliti yang digunakan ialah mungkin, boleh dilihat pada cerpen KSS pada unit 64 dan 68. Contohnya, sewaktu Rina membaca warkah ini, mungkin Nia sudah tiada lagi. Dalam data cerpen KSS, pewacana menyatakan kemungkinan keadaan yang belum pasti, iaitu kemungkinan bahawa Nia sudah tiada lagi pada masa Rina membaca warkah tersebut. Penggunaan kata modaliti mungkin di sini menunjukkan pandangan atau andaian pewacana bahawa keadaan yang dijelaskan mungkin berlaku tetapi tidak ada keyakinan yang pasti. Akhir sekali, situasi keperluan. Pernyataan keperluan diaplikasikan 6 kali dalam teks CIKM dan sifar dalam KSS. Kata modaliti yang digunakan ialah perlu. Boleh dilihat pada teks kesihatan CIKM pada unit 3, 4, 15, 19, 20 dan 32. Contohnya, ayat Al-Quran ini menerangkan bahawa proses meningkatkan kekuatan kendiri untuk berubah kepada satu tahap yang lebih selamat dan sihat serta produktif perlu dibina terlebih dahulu dan seterusnya dijadikan amalan rutin dalam kehidupan harian. Menurut Asmah 2009, kata kerja modaliti merujuk kepada keperluan dan mustahaknya sesuatu. Oleh hal yang demikian, kata perlu memperlihatkan pewacana menekankan perlunya individu untuk mengubah perilaku dan amalan mereka secara aktif untuk melindungi diri dan masyarakat daripada wabak COVID-19. Kesimpulannya, hasil analisis yang dilakukan ke atas teks kesihatan COVID-19 dan isu kesihatan mental CIKM dan cerpen Kasih Seorang Sahabat KSS memperlihatkan perbandingan yang signifikan dalam kekerapan jenis tetenunan alatan nahwan dan alatan leksikal yang digunakan. Dalam aspek tetenunan, teks kesihatan KSS dilihat lebih mendominasi penggunaan tetenunannya, iaitu sebanyak 144 unit berbanding cerpen CIKM yang hanya 114 unit. Penggunaan nahu modaliti cerpen CIKM adalah lebih banyak, iaitu 14 kali berbanding cerpen KSS yang hanya menggunakannya sebanyak 7 kali. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dua jenis teks yang berbeza tentang bagaimana kohesi linguistik terbentuk. Kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengkaji tentang penggunaan kohesi dalam penulisan bahasa, terutamanya dalam konteks kesihatan dan sastera.